Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam tak tahan hati. Ummah, dia seorang yang beriman, orang lain kafir. Ibrahim kata apa? Bila dia berlawan dengan puak-puak ni, akhir sekali tak boleh duduk, maka dia dihalau keluar daripada bumi Babil, pergi ke Syam. Pergi ke Syam, duduk di Syam pula, masalah pula timbul. Masalah apa? Masalah kemarau panjang, susah. Ibrahim berpindah pula pergi ke Mesir. Setiap perjalanan Nabi Ibrahim AS ini mempunyai satu sikap, suatu peristiwa yang tuan-tuan kena belajar, kena perhati. Waktu dia keluar daripada bumi Babil, sebab orang di sini kuat sangat dia punya berlawan dengan Nabi Ibrahim AS, maka dia pergi. Ibrahim kata apa? Tuan-tuan tanda dalam surah As-Saffat ayat 99. Ibrahim kata, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim kata apa? Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku nak pergi kepada Tuhan hak. Dalam surah Al-Ankabut, inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah kepada Tuhan. Ayat ini dengan hadis yang kita baca tadi, la hijrata walakin jihad, nampak persamaan jelas. Ibrahim tak kata aku berhijrah, tinggal kaum aku pergi satu negeri, selesai. La, belum selesai. Tapi apabila Ibrahim iklankan inni muhajirun ila rabbi, inni zahibun ila rabbi, aku pergi kepada Tuhan aku, bermakna manhaj hijrah open, terbuka. Kita hari ini, walaupun tempat kita aman, negeri kita aman, tak perlu kita berhijrah, ada kalanya kan. Tapi kadang-kadang kita kena berhijrah. Hijrah dengan apa? Hijrah ila rabbi, bukan hijrah tinggal kampung, lah, hijrah kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini macam mana kita nak berhijrah kepada Allah Azza wa Jalla? Inilah yang kita nak semak senarai. Di akhir tahun, awal tahun ni, kita dipanggil waktu kita semak senarai kita. Aku tahun 1435 dulu, solat fardu cukup, terang tak cukup? Lengkap, 5 waktu cukup, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang yang jamak. Kadang-kadang jamak. Jamak apa? Tak sempat nak solat tengah hari, jamak waktu malam. Orang lain jamak zuhur dengan asar, dia jamak 5. Sekali dengan subuh jamak tak. Dah tak semaya jamak lah. Jadi senarai perlu dibuat. Dalam bab ibadat ada ke tidak? Jawabnya ada. Dalam bab muamalat, macam mana kita, duit-duit kita duduk kat mana? Kita punya keuangan duduk di mana? Banyak lagi saham-saham. Saya di antara yang memenatkan kita di zaman mutaakhir ini, khususnya setahun yang ke belakang ni, 2014 ni, akhir 2013 ni, iaitulah serangan emas. Allah, emas ni beracun sungguh lah. Ustaz pun main, hok ada piyah dengan serbai pun main juga, tak tahu halal haram dah, pakai berniaga emas, beli 20,000, 10,000 boleh untuk siap bulan sekian-sekian. Maka ini semua perniagaan yang tidak dihalal mengikut syariat Islam. Tuan-tuan tengok perniagaan kita duduk di mana. Saham-saham yang kita beli patuh syariah ke tak patuh syariah? Senarai saya mak. Kalau tak patut, inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah kepada Tuhan. Ayat ini dibaca oleh Ibrahim 5,000 tahun dahulu. Ayat ini juga kita baca pada hari ini untuk melakukan perubahan, untuk melakukan hijrah ila rabbi, kepada Tuhan aku. Mampu ke tak mampu kita? Dia kata ayat ni saya baca lama dah. Baca tak mau. Kita mau tadabbur, mau memahami ayat, dan kita mau beramal pada ayat. Kalau kita baca dalam ilmu tadabbur, insya-Allah saya akan bawa dalam kuliah-kuliah kita, tuan-tuan boleh tengok dalam siri-siri rakaman, iaitulah tentang qawaid at-tadabbur. Para sahabat memandang sangat serius kepada isu tadabbur Quran. Ada yang mengatakan kunna ta'allamna 10 ayat, kami belajar 10 ayat saja. Lepas 10 ayat, maka dibaca, difahami, barulah tukar ayat lain.
Yang jadi keletihan, yang kelemahan kita masyarakat kita hari ni, kita duk belajar tajwid daripada awal lagi sampai hari ni, tapi kita tidak belajar ilmu tadabbur Al-Quran, ilmu tafsir Quran, bagaimana nak mengorek, mengkaji isi kandungan Quran, kita tidak baca. Kadang-kadang kita terperanjat, lemah jantung kita bila orang mari sebut Quran suruh buat undang-undang Islam. Mana ada, mana boleh nak potong-potong tangan orang yang zalim. Subhanallahil azim, yang membaca Quran as-sariqu was-sariqatu, ayat mana tu? Terlupa kita, sebab kita baca saja tanpa mengambil pengajaran yang begitu besar. Maka tadabbur yang paling besar, kedudukan Al-Quran itu memberi kesan yang besar kepada jiwa manusia apabila kita tadabbur. Cerita seorang perempuan, ni cerita ni menarik. Seorang perempuan dia tadabbur pada sebuah ayat Al-Quran, wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tuan-tuan tanda ayat Quran ni, anistaghfiru rabbakum, lah kamu istighfar, minta ampun dengan Tuhan kamu, kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Yursilis samaa'a alaikum midrara, kalau kamu minta ampun, Allah Ta'ala hantar mari hujan, hantar mari rahmat, hantar mari bantuan kepada kamu. Cerita ni menarik, saya baca dalam satu buku tadabbur. Dia kata kisah tadabbur seorang perempuan kepada ayat ini. Bila dia satu hari, seorang perempuan ni kelahi dengan suami dia, balah. Biasalah, kalau kita tak balah dengan suami, dengan isteri, nak balah dengan siapa tak? Balah dengan orang lain panjang cerita, dengan bini mudah gaya ke mana. Suami dia pun orang baik juga, orang soleh. Lepas-lepas dia kelahi, dia kata serabut aku orang Tino ni, lari hidup di masjid. Tak balik dah, dia kata aku nak etikah masjid, malah balik nak marah ke isteri dia. Isteri ni teringat kepada ayat yang kita baca tadi, wa anistaghfiru rabbakum. Surah apa tu? Cuba tengok dalam Quran. Dia kata aku teringat kepada ayat ni, Tuhan kata istighfar, bila kamu istighfar Allah Ta'ala akan hantar bantuan pada aku. Jadi dia kata aku tahu aku ni bersalah, dosa. Dia istighfar. Lepas pada suami dia keluar rumah, bukannya nak mengamuk telefon orang tu, orang ni, orang Tino zaman kita ni reti bahasa molek. Suami lari berkara dengan dia, tulis Facebook siap dah. Habis satu dunia tahu dia ni balah dengan lelaki jauh punya bini. Bini orang lain lah duduk masjid ni, jauh belakang dah ni. Dia istighfar, astagfirullah, 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 minta ampun dengan Tuhan. Suami dia tak ada setengah hari duduk masjid, ada masyarakah, kena balik juga ke rumah, kena balik. Bila suami dia balik ketuk itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia kata raja'ta, mau balik? Suami kata balik, ada hal tadi. Dia kata alhamdulillah, aku sudah menjangka kamu pergi tak apa lama, tak sampai setengah hari mu akan balik. Allah, confident orang perempuan ni, sebab dia ada ilmu tadabbur Quran. Suami dia kata kaifa ta'rifi, bagaimana mu tahu aku akan balik? Bagaimana kamu tahu? Dia kata aku teringat kepada ayat Quran ini, kalau kamu minta ampun dengan Tuhan dengan sebab kamu salah, Allah Ta'ala akan bantuan kepada kamu. Jadi bantuan yang aku perlu hari ini, hantar balik suami ke rumah. Kata suami dia, sadaqti, benar apa yang kamu faham. Tak tahulah, aku tak duduk di masjid, teringat nak balik. Subhanallah, dia keluar tadi, memang tak balik dah kalau kira. Kalau jumpa dengan jemaah tabligh 40 hari dah pergi kata rasanya. Nasib baik tak ada daftar 40 hari. Balik semula. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Menarik kata dia ilmu tadabbur. Banyak lagi cerita tadabbur yang tuan-tuan kena. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan sahabat-sahabat kita para pendakwah, kita kemukakan ilmu tadabbur Quran ini kepada masyarakat supaya ada faedahnya. Tuan-tuan, malam-malam Jumaat begini, baca Yasin di masjid seluruh dunia, seluruh Malaysia. Berapa orang yang boleh memahami isi kandungan Yasin? Berapa orang? Sehingga sahibu Yasin, seorang pejuang Islam yang begitu kuat, Allah rakamkan dalam surah Yasin peristiwa seorang pejuang Islam. Tapi kita baca Yasin buat balah. Dengar ada cerita baca Yasin belaga? Kau tak dengar lagi? Ketinggalan kita ni, baca saja Yasin, tak dengar cerita. Ada satu taman perumahan. Taman perumahan ni tak ada surau lagi. Jadi sekumpulan orang-orang yang baik-baik, Papa Haji yang tua-tua ni, pakak mesyuarat apa dia, tubuh ad hoc nak tubuh surau di kampung dia.
Ada sekumpulan hak lain pula tak mau surau. Tak boleh ada surau, kacau. Ada azan lagi, ada baca Quran lagi, ada ceramah, kacau. Maka orang hak nak tubuh surau ni panggil orang ramai baca Yasin, nak suruh lembut hati puak tu. Geng hak tak mau surau ni panggil juga orang baca Yasin rumah dia supaya lembut hati puak-puak hak nak buat surau ni tak jadi. Aksiden tak aksiden Yasin? Aksiden Yasin. Baru ni pula aksiden maya ajak pula. Dengar cerita aksiden maya ajak. Ni cerita baru ni. Dalam 2-3 hari lepas baru ni. Satu surat arahan, saya tak tahu betul ke tidak, mengarahkan supaya semaya hajat biar benar pasukan bola ni. Enggak pasukan lain, maya hajat juga untuk benar puak dia. Jadi belaga semaya hajat kerana bola sebutir. Uhara tak uhara dunia hari ni? Uhara dunia. Balik semula kita. Kita nak tadabbur ayat kita, inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Bila kita hijrah kepada Allah, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Para jemaah sekalian, kita tengok Ibrahim bila berhijrah, suatu sampai ke bumi Mesir, nak masuk Mesir. Penguasa Mesir ketika itu sangat jahat, Jabbar. Menjabbar ni seorang penguasa yang zalim, yang angkuh. Apa dia buat? Masuk je Mesir, tengok orang perempuan lawa comel, rampas. Sampai Ibrahim dengan isteri dia Sarah, dia kata, kita jangan kata kita dua ni suami isteri. Kalau dia tanya, kita kata adik-beradik. Macam mana adik-beradik dua orang ni? Sebab adik-beradik lah kita dua ni. Tak ada orang lain yang beriman daripada kita dua je sini, di bumi ni. Si Jabbar, penguasa yang zalim ni, panggil adik-beradik kau mok kau rampas macam. Bila dia rampas, hadis ni sahih dalam Bukhari. Bila dia rampas Sarah, dia pergi nak usik lah. Pasal si penjahat ni nak usik kawan ni. Ketika itulah Sarah alaihassalam ambil wudu dan dia salat. Dengar ni para muslimat, ajar doa ni kepada kita sendiri dan juga kepada anak-anak perempuan kita, khususnya di zaman ramainya penjahat atas dunia ni. Dia berdoa, bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal saleh dia. Ini dia panggil tawassul yang masyru', bertawassul yang disyariatkan. Kita boleh guna tawassul kepada Allah Ta'ala melalui doa kita. Apa doa dia kata? Allahumma in kuntu amantu bika. Ingat ke tak ni? Kau kena tulis lain dah. Allahumma in kuntu amantu bika. Ya Allah, kalau benarlah aku ni telah beriman kepadamu. Ini tawassul dengan iman dia. Wa bi rasulika, aku juga telah beriman dengan rasul engkau ya Allah. Wa ahsantu farji illa ala zauji, aku telah menjaga kemaluan aku kecuali untuk suami saja yang halal. Fala tusallit alayyal kafir, maka dengan amal soleh aku tadi, jangan engkau benarkan kafir ini sentuh aku. Hebat tak hebat dia punya doa? Tinggi tak derajat tawakal? Tinggi. Apa jadi? Jabbar bila mari nak sentuh Sarah, tangan dia jadi kerah kaku. Kau boleh tak boleh? Dia kata ada juga ilmu keramat ni, ilmu ajaib ni. Kalau ajar ilmu lagu ni kan malah dia orang semangat ni. Dia kata ilmu kebar ni tak boleh nak lepas. Dia pun kata kamu doalah, lepaskan nak tangan aku biar bergerak, aku tak buat apa-apa kepada kamu. Sarah pun doa, ya Allah, biarlah dia ni, lepaskan dia. Lepas. Bila lepas, dia cuba kali yang kedua, kerah pula. 3 kali dia cuba. Maka dia kata, dia apa panggil pengawal-pengawal, dia kata irji'uha ila Ibrahim wa'atuha ajar. Allahu Akbar. Tengok orang tawakal pada Allah Ta'ala. Dia kata, mu hantar balik perempuan ni kepada Ibrahim. Hantar balik, aku tak mau. Ni bukan manusia, ni jin. Wa'atuha ajar, bagi hadiah kepada dia seorang hamba nama Hajar. Ini baru dapat. Allahu Akbar. Kata di Sarah balik pada Nabi Ibrahim AS, dia kata Allah Ta'ala maha kaya. Bila kita tawakal pada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat yang kita duk baca dah. Duk baca ke duk tulis kat dinding? Tulis dinding ada.
Ayat dinding tak apalah, daripada duduk tok gambar karut-karut itu baik letak ayat Quran. Tapi dia panggil ayat 1000 dinar. Siapa dia beri harga 1000 dinar tu, wallahu alam lah. Banyak cerita-cerita pelik. Allah Taala beri kekuatan kesan daripada tawakal Hajar Sarah, maka pemimpin yang zalim hantar balik dia dan beri dia hadiah seorang hamba nama dia Hajar. Maka hamba ni diserahnya kepada Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim menerimanya dan akhirnya Hajar mendapat anak. Baiklah para jemaah sekalian, Ibrahim AS muhajirun ila rabbih, berhijrah kepada Tuhan. Maka layak Nabi Ibrahim AS ini menerima jawatan ummah. Sebab apa? Yang pertama sekali, Ibrahim ini duduk di kampung dia ni anak kepada bapa ketua masyarakat. Mana ayah dia boleh jadi menteri besar pada waktu itu, atau Perdana Menteri, Presiden. Tapi dia sanggup muhajirun, hijrah, tinggal keluarga dia semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Cerita dia panjang lah, saya ringkas je ni. Nombor satu, Ibrahim telah meninggalkan syahwatuz za'amah, keinginan manusia nak jadi ketua. Manakala Ibrahim kekal dalam agama dia, agama bapa dia semua berhala, pasti dia akan mewarisi jawatan ayah dia. Dulu bukan ada mengundi macam kita hari ni. Dulu dia panggil zaman raja-raja ni, anak akan jadi penguasa. Zaman sekarang ni tak apalah, kalau ayah dengan anak lain-lain parti tak jadi dah kan. Tapi Malaysia ni boleh jadi anak Perdana, ayah Perdana Menteri, ayah dan anak Perdana Menteri juga dah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu Nabi Ibrahim AS berdepan dengan kaum dia, berdepan dengan kaum dia pecah berhala. Lepas pada pecah berhala, Ibrahim pula pergi lawan dengan Namrud. Namrud ni dia punya raja dia pada ketika itu. Raja Namrud ni geram pada Nabi Ibrahim. Kalau ikat Ibrahim, ambil api bakar, mati ke tak mati? Pada adatnya mati. Tapi raja ni dia punya, Allah kata, nak marah sangat. Beberapa hari dikumpulnya kayu api, menyala api yang besar sekali sampai nak pergi dekat pun panas. Terpaksalah Ibrahim dibawa dengan menjanik, macam apa ni, alat gini, pelontar nak masuk dalam api. Katanya waktu Nabi Ibrahim sedang dilontar, mari Jibril AS tanya dia, alaka minna hajah. Ibrahim, api besar depan tu, mu nak minta tolong apa dengan aku? Jibril tanya dia. Ibrahim kata, amma minka fala. Allahu Akbar. Kalau kita ni menggigil dia, berjalan nak pergi ke mahkamah pun takut dah, surga penjara. Tak, macam-macam alasan dah cari. Ibrahim tengah nak campak dalam api. Ibrahim kata, kalau dengan mu Jibril, fala, aku tak nak minta apa-apa. Amma minallahi fana'am. Kalau nak minta dengan Allah Ta'ala, aku nak. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, mu sejuk dan selamat Ibrahim. Ulama tafsir kata, kalau Tuhan tak kata salaman, Ibrahim mati juga. Mati sejuk pula, bukan mati panas. Mati sejuk di mana? Di dalam api. Pelik ke tidak? Allahu Akbar. Ibrahim, jadi dia tahu risiko dakwah dia ni, kesan dia besar. Apa risiko? Dia akan mati, hukuman mati. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam api tak jadi apa. Ibrahim duduk berehat dalam api, keluar balik. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah halakul umam, binasanya umat-umat dulu melalui ayat-ayat Al-Quran ini, memang besar kedudukan. Namrud mati dengan apa? Mati dengan nyamuk. Pasal itulah orang duduk marah nyamuk Aedes hari ni. Dia kata buat ni, ada setengah ustaz dia marah ke ni, buat pejabat kesihatan. Pejabat kesihatan ni tak percaya ke Tuhan, kata percaya ke nyamuk. Kata jangan. Nyamuk ni tentera Allah Azza wa Jalla. Namrud kafir besar dalam dunia ni, Allah Ta'ala matikan dia dengan nyamuk. Dengan lalat, dengan benda-benda kecil, tapi min junudillah, mereka ini tentera Allah Azza wa Jalla. Nyamuk, lalat, apa lagi, benda halus-halus je, angin hak tak nampak. Allahu Akbar. Allah Ta'ala hantar bagi tentera, kadang-kadang kita tak nampak. Yang ketiga, ummah kepada Nabi Ibrahim AS duduk di mana? Duduk di, tidak ada
patutnya bila dia selesai daripada dia dakwah kepada kaum dia, dia berehat dulu. Aku ni pokok ni tak dengar kata. Biar macam kita hari ni kan, bila kita nasihat pada orang, orang tak dengar juga. Apa jadi? Frah kau frah kecewa. JK Majid kata, biar gilah pokok dia, malah cara dah aku. Malah cara dah. Ibrahim lah dia teruskan perjuangan dia, dakwah tak dengar, nasihat tak dengar, dia pergi pecah berhala. Maknanya berterusan. Ibrahim ni tak dengar, lepas bakar dengan api, pergi lawan pula. Subhanallahil azim. Jadi tak ada masa nak berehat. Maka Ibrahim cukup besar kedudukannya. Yang keempat, syahwatu hubbul watan. Ibrahim terpaksa berpindah beberapa kali. Pindah daripada Babil ke Syam, daripada Syam ke Palestin, daripada Palestin pergi ke Mesir, daripada Mesir pergi ke Syam balik, kemudian pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah pula, tuan-tuan. Ajaib tak ajaib, pengorbanan yang telah ditunjuk oleh Nabi Ibrahim AS. Yang kita hari ni belajar sejarah Ibrahim, tapi dia panggil belajar tak habis. Belajar habis ke tak habis kita? Tak habis. Waktu kita raya haji, kita sembelih korban, berapa pengajaran daripada korban yang telah kita belajar setiap tahun. Kau yang kita ambil kiranya, berapa ekor lembu yang kita boleh sembelih, berapa ekor kambing yang tumbang. Ini pengajaran yang besar. Nabi Ibrahim AS, kita tak jumpa lagi masil seumpama itu manusia yang Allah Ta'ala letak pengorbanan yang cukup dahsyat. Apa tak dahsyatnya para jemaah? Dia boleh anak. Bila dapat anak, Allah perintahkan kepada Ibrahim membawa Hajar dengan anak dia Ismail pergi letak di Mekah. Ibrahim nak kata apa? Perintah Allah Azza wa Jalla. Bila letak di Mekah, apa nak buat? Tinggal gitu saja. Hajar anak kecil. Bila Nabi Ibrahim berpaling nak pergi balik ke Palestin, Hajar ikut belakang dia. Dia kata, ila man tatrukna ya Ibrahim. Mu pusing pergi dah ni, mu nak tinggal. Kamu tinggal kepada siapa? Kami ni berdua di sini. Tinggal ke siapa? Ibrahim tak berpaling. Falam yarud, berjalan pergi lagi Ibrahim. Hajar ikut dia belakang. Tanya lagi kali yang kedua, Ibrahim tak jawab. Tanya kali yang ketiga, tak jawab. Kalau kena kau bukan Hajar lah, orang perempuan lain, agak-agaknya bagaimana kau sumpah yang dia akan buat hari tu? 7 lapis langit naik dah. Bahasa orang tua nyanyuk lagi lah, tinggal sini. Ada belakang lah, cukup lekat lah. Lebih pada budak-budak bersumpah dalam Facebook hari ni. Ayat Facebook hari ni tak ada bahasa yang saya jumpa sebelum daripada ada Facebook. Kalau tuan-tuan jumpa ada ayat pelik-pelik, tak ada, jumpa belakang atas dunia. Gapa dia tak kata kau kan? Hajar bila 3 kali ditanya, ila aina ya Ibrahim, dia kata, Allahu amaraka bihadza. Allahu akbar. Ibrahim, Allah kau perintah kamu tinggal kami berdua di sini? Saya bila baca ayat soalan ini, tuan-tuan, saya rasa nak menangis. Pengorbanan seorang perempuan kerana Allah Azza wa Jalla. Dia kata, Allahu amaraka bihadza. Ibrahim, mu tinggal aku di lembah, tak ada manusia ni, Allah suruh. Ibrahim kata, bala, ya, aku diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Apa Hajar jawab? Izhab izan lan yudayyan Allah. Kalau begitu pergilah Ibrahim, Allah Ta'ala tidak akan sia-sia kami berdua di sini. Mana ada pengorbanan seperti ini? Kita hari ini kalau kita baca Quran, baca hadis, baca halal, baca haram, macam lembu kenyang tak tahu apa-apa. Hajar akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Bila dia dengar Ibrahim jawab, Allah suruh aku tinggal kamu di sini, Hajar kata dengan tenang hati berkata, izhab, pergilah Ibrahim, la yudayyan Allah. Allah Ta'ala tidak akan hampa hidup kami di sini. Subhanallahil azim. Ketika itu Nabi Ibrahim pergi jauh sikit berpaling. Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggal anak dan isteri aku di tepi tapak Masjid Haram ini. Rabbana liyuqimus salah. Ini objektif.
Ini matlamat Nabi Ibrahim bawa mereka berdua di sini. Rabbana liyuqimus salah, ya Allah, aku nak anak aku dan isteri aku ini mendirikan solat di sini. Subhanallahilazim. Inilah pengorbanan seorang kita. Kita hari ini besar mana agenda kita solat? Besar mana? Kadang-kadang mak kejut anak nak solat subuh, ayah marah. Budak kecil. Ayah kejut anak main subuh, mak pula marah. Dibadi dua tu. Pengorbanan Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus salah. Kemudian Ibrahim berdoa, wa ja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia terikat, suka kepada mereka, suka kepada tanah haram. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Sampai hari ini semua orang balik Mekah habis duit berpuluh ribu, tak nak pergi dah. Kau tak ada siapa lagi nak daftar balik nak pergi umrah pula. Ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Besar Ismail alaihissalam. Yang terakhir di sini, tuan-tuan, tanda Nabi Ibrahim dapat anak. Berapa umur dia? Berapa umur? 80 tahun. Kita 80 tahun, cucu yang ke-20 dah. Kecicik dah. Ibrahim orang 80 tahun baru dapat anak. Sudah dapat anak, pergi tinggal pula di tengah padang yang tidak ada manusia. Wallahi ahza, apa pengorbanan. Kalau tidak ada kana Ibrahim ummah, patut jawatan ini diberi pada Ibrahim. Begitu patuh dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ummah 80 tahun dapat anak, pergi tinggal pula anak merah lagi di tepi majah, di tempat tak ada manusia. Bila anak dia dah besar, walamma balagha ma'hu sa'ya, Ibrahim datang pula, tengok Ismail tengah duk asuh anak panah. Dia kan di Mekah tak ada pokok-pokok, tak ada apa ni. Ismail kerja dia pergi tangkap hayawan, buru hayawan. Bila mari Ismail, ayah dia jumpa berpeluk dua beranak. Walamma balagha ma'hu sa'ya. Bila sampai di sini, Ibrahim kata pula, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Allahu akbar. Tadi mu tinggal aku sini. Bila anak dah besar, mari bagi tahu pula, inni ara fil manami anni azbahuk. Ismail, bapak bermimpi tengok aku sembelihmu. Apa nak kata kita? Apa nak buat? Agak-agaknya Ismail kata apa? Fanzur maza tara. Mau fikirlah macam mana aku nak buat ni, mimpi aku, mimpi Nabi ni. Mimpi buat kita jangan buat. Kalau ada orang mimpi esok sembelih anak dia, aku mimpi semalam, ini mimpi karut ni. Hari ni zaman kita, hari ni mimpi tak tahu apa nak kata. Orang itu mimpi, orang ni mimpi. Paling tidak, darjat paling tinggi hari ni, mimpi jumpa dengan Nabi. Mimpi jumpa dengan Nabi mangkap, satu kelebihan. Tapi dakwa mimpi jumpa Nabi kadzib, ini satu pendustaan. Hari ni kita tak tahu siapa yang mimpi benar, siapa yang tak benar, wallahu alam. Mimpi ni, yang pentingnya mimpi bukan hujah lain daripada anbiya. Dia kata Nabi Ismail, ayah dia mimpi dia ikut. Tak, dia Nabi, kita bukan Nabi. Macam bila timbul cerita anjing baru ni, ada orang berhujah Ashabul Kahfi tidur dengan anjing. Allahu akbar, cerdiknya omong. Dalam bab anjing tu nak ambil sangat cerita Ashabul Kahfi. Baca perhabis cerita Ashabul Kahfi tu. Tuan-tuan tengok dalam tadabbur saya kepada suratul Kahfi, ada beberapa siri dalam kuliah kita. Kita cerita tentang kenapa anjing Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab dia duduk bersama dengan orang soleh, anjing masuk dalam Quran. Subhanallahil azim. Anjing Ashabul Kahfi Allah Ta'ala sebut dia dalam Quran sebab apa? Sebab dia berkawan dengan orang soleh. Ini penting, berkawan dengan orang soleh. Ismail sekali lagi menyerah diri pada Allah Azza wa Jalla. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas salihin, minas sabirin. Kata Ismail, ya wahai bapa, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintah kepadamu, insyaallah kamu akan berarti aku ni orang yang sabar. Allahu akbar. Maka itulah kita cara ringkasnya para jemaah sekalian, cerita hijrah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam, dan cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar untuk kita tadabbur. Para jemaah boleh ambil ayat-ayat yang menyebut pada kita tentang masalah ini. Di akhir perbincangan ini, walaupun hijrah itu baru mukaddimah begitu, tak masuk lagi tarikh tajuk. Tapi tak boleh lah, masa kita sudah tamat, kita break di sini. Yang terakhir sekali saya nak bagi hadiah kepada tuan-tuan. Nak ke tak nak?
Nak? Tak nak? Kalau nak jawab dulu. Tapi kat hadiah ni lepas terima kena amal. Itu ya syarat kitanya. Tak ada bayar yurai apa-apa. Yurai dia buat amal. Tanda hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, mana hadis yang sahih. Imam Bukhari dalam Kitabul Anbiya, dalam sahihnya